Tak seberapa semenggah ni. Ramai yang semenggah. Terima kasih. Ramai yang pandai agama. Tapi kita orang ni pandai tidak, bijak pun bukan. Cuma ada sedikit pengetahuan yang boleh kita kongsikan. Mudah-mudahan kita semua dapat amalkan. InsyaAllah. Dan Ustaz daripada Sifu Bikers, Sifu tu S tu sebar, I tu Islam, F itu for, U tu ummah, Sifu. Sebar Islam for ummah. Dan logo kami adalah, moto kami adalah Hell to Heaven. Hell, neraka, to, ke, Syurga. lepas tu Heaven, syurga. Maksudnya, ni kena Roslan, pengarah Museum Angkatan Tentera Udara Malaysia. Hell to Heaven. Hell to Heaven ni maknanya orang masjid jangan salah faham dengan kami. Kami ni orang jahat, nak masuk syurga juga. Takkan orang baik je masuk syurga. Takkan lah. Mana mahu Dalam syurga ramai bidadari. Kat sini ada berapa orang je nak. Cik nak terus atas depan. InsyaAllah. Okey, Alhamdulillah. Bersama kita ada seorang yang kita sayangi dan kita hormati, pemimpin di daerah ini, iaitu Tok Berhulu. Tok, boleh terangkan sedikit nama Datuk dan sedikit perkenalan tentang masjid dan juga kawasan. Kenapa kita ada kat latar perahu ni? Silakan Tok. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Perak Sejahtera 2030. Salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada Ayanda Ustaz Hanafi yang saya kasih hormati, tuan-tuan perempuan daripada rombongan Jom Cuci Masjid, adinda-adinda saya daripada Kolej Kejuruteraan Latihan Kesihatan daripada Tanjung Rambutan dan juga daripada Pulau Pinang, daripada saya punya bos di bawah kemah, Tok Cik saya. Cik, terima kasih. Okey, teman-teman, saya nama diberi Muhammad Alias bin Zainal Ahid. Saya berasal daripada Gerik, Perak. Adakah sahabat-sahabat saya daripada Gerik, Perak dari sini? Ada. Saya berkhidmat di sini, di daerah Kuala Kangsar ni sebagai penghulu mukim Cegah-Galah. Sedikit perkongsian demografi yang mana sekarang ni tuan-tuan dan perempuan, kita berada di Parlimen Padang Rengas, daerah Kuala Kangsar, manakala Dun pula adalah Dun Cenduh. Ini kampung Chua ni salah satu daripada kampung dalam kawalan pentadbir mukim saya lah. Saya ada 13 kampung di dalam mukim Cegah-Galah. Penduduk seramai 15,000 orang, tak ramai. So kalau hari-hari yang ada ayahanda saya ada ni, InsyaAllah sebahagian daripada keluarga kami yang bertambah di dalam mukim Cegah-Galah. Selamat datang saya ucapkan. Untuk makluman tuan-tuan, ayahanda semua, kampung Chua ini, kalau orang Perak panggil apa? Chua ya, Chua. Kalau ejaan Chua. Tapi kita slang Perak ni kampung Chua. Latar perahu pula kalau bahasa orang tempatan dia panggil latar pero. Latar pero, Ustaz. Dia bukan baku je perahu tapi bahasa tempatan pero. Sejarah latar pero ni kalau ayahanda semua nak tahu, diberi nama sempena dalam, saya dipahamkan di atas tu dulu ada kolam. Kolam besar daripada yang bawah ni. Lepas tu ada satu penduduk Cina dia buat kebun, dia naik perahu, dan perahu tu bila air besar hanyut sampai ke bawah. Itulah orang kampung panggil kawasan ni latar pero. Ambilan daripada peristiwa perahu daripada atas tu jatuh ke bawah. Kalau ada ayahanda saya orang tempatan salah, betulkan saya. Betul ya? Tak berani dia memang dah kata tak betul. Itulah sebuah sedikit daripada orang kata sejarah di kawasan yang mana kita berada ni, latar pero. Dijadikan mukim Cegah-Galah kampung Chua. Dan pemilihan daripada masjid atau fikiah ingin saya kongsikan, saya nak kreditkan kepada sahabat saya, Abang Syam, Abang Roslan, Abang Nasir, dan ada Abang Maswan kot. Pada 2 bulan lepas mereka singgah di pejabat saya. So mereka tanya apa boleh kami bantu. Saya sebelum ni jujur saya kata saya tak pernah dengar tentang program Jom Cuci Masjid. Tapi bila mereka perkenalkan sikit daripada program-program yang ada daripada Sifu Bikers, kita bantu, kita nak orang kata mencintai masjid, kita nak hidupkan balik komuniti dalam mencintai masjid itu. Dia katakan saya, jom kita anjurkan satu program Jom Cuci Masjid.
Saya kata saya tak tahu jalan. So sahabat-sahabat saya, abang-abang saya ni lah yang memperkenalkan saya pada Haji Jalil pula. Terima kasih Haji. Dan Haji buat beberapa siri lawatan bersama dengan Haji Rosli. Alhamdulillah pada hari ini kita berkumpul. Kita dapat berkumpul di dalam kampung Chor dan di Latar Peroh ni. Sesuai dengan baju yang ayah dia pakai solidariti ini, Palestin, yang mana daripada segara ke sungai ke segara, Palestin pasti merdeka, insyaAllah. Itu sebab sedikit. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Tok. Secara ringkas dan mudah, malam hari ni kita berada di mana? Latar Chor. Lagi sekali, Latar Chor. Peroh. Bukan Cio. Lagi sekali. Kita di mana? Latar Peroh. Oh. Peroh. Alhamdulillah. Pro baru dia. Okey, alhamdulillah. Secara ringkas, kita tengok belakang kita ada air terjun. Kalau siapa biasa hiking, naik ke air terjun tu, tempat yang paling tinggi di atas air terjun tu apa dia? Tak lain dan tak bukan mata air saja. Kalau kita nak gari perahu, kita nak gari perigi, nak cari telaga, nak buat telaga, kita buat telaga tempat rendah ke tempat tinggi? Tempat tinggi. Tempat rendah. Sebab senang gali. Tapi kuasa Allah Ta'ala di atas gunung yang tinggi ni, di atas bukit yang tinggi, keluarnya mata-mata air yang tak laju pun. Mata-mata air itu kemudiannya mengalir membentuk satu aliran air. Dan akhirnya daripada tempat yang tinggi, daripada mata air yang halus itu, terbentuknya sungai. Dan sungai itu mengalir ke bawah sehingga terjunnya air ini sampai ke bawah. Dan Masya Allah, kuasa Allah Ta'ala tak pernah hantar bil kat kita. Tuan-tuan tahu tak, Perak ni negara yang kaya, negeri yang kaya dengan air terjun. Dan air terjun tertinggi di Asia Tenggara terdapat di Latar Kijang. Di Latar Kijang, tuan-tuan, kalau kita lalu highway lepas tapah tu, nampak air terjun. Kata sahabat saya, dia kata air terjun tu dah mengalir berjuta tahun yang lalu. Tapi tak ada satu bil pun Allah Ta'ala hantar pada kita. Tuan-tuan, siapa pernah kena potong bil apa? Nak bayar bil air tak ada kat rumah. Oh, jangan. Nak mandi hadas pun susah. Asyik-asyik tayamum. Habis tak ada tahu dia muda lagi. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, secara ringkasnya, maha kayanya Allah. Daripada air terjun ini, hidupnya apa? Udang halus. Hidupnya apa? Ikan. Macam-macam. Ada ikan. Ikan apa kat sini? Ikan kelah. Balik. Yang berhak aku. Ui. Rengas. Kelah. Dan macam-macam ikan lagi. Jangan anak ikan, sudah. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, air mengalir. Dan ini bukan sekadar pemandangan kat sini je. Tengok ni air mengalir, air terjun mengalir macam ni. Ya Allah, rasa sejuk, badan panas, cuaca panas. Kena air kelapa muda kat kampung Chor ni. Mari Latar Peroh. Latar Peroh. Air terjun jadi sejuk badan tu. Dan Masya Allah, bila air mengalir ni tuan-tuan, teringat Ustaz tentang syurga. Syurga ada sungai yang mengalir. Alhamdulillah. Kat sana ya Allah, cuaca dia tidak terlalu sejuk, tidak terlalu panas, nyaman saja, sejahtera saja. Dan insya-Allah kita semua wajib kena berdoa pada Allah untuk dapat masuk syurga. Sebab tu hell to heaven. Hell to heaven tahun 2024, kita tahun 2023 mungkin kita orang jahat, tak solat. Tahun 2024 kita azam dalam hati kita, ya Allah, untuk jaga solat 5 waktu sehari semalam. Dan Masya Allah, kalau boleh yang dah jaga solat 5 waktu sehari semalam, cuba dapat istiqamah solat subuh berjemaah. Sekarang ni ada satu grup. Grup apa tu? Geng
Dia subuh. Macam Jumaat. Subuh seperti Jumaat. Jumaat. Jadi soalan Ustaz yang terusnya, minta Tok cerita sikit tentang berapa ramai anggaran yang datang solat subuh seperti Jumaat pagi tadi. Silakan Tok. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Kebetulan dengan program yang sesuai kita Jom Cuci Masjid pada hari ini, kita telah melibatkan daripada semua pelajar-pelajar dan juga penduduk kampung. Kita buat kempen yang pertama di Perak Ustaz pagi tadi di Masjid At-Taufiqiyah Kampung Chua. Kita adakan Jom Solat Subuh seperti Jumaat. Tok kita ulang balik, Tok sebut tadi program pertama solat subuh seperti Jumaat tu. Okey, Ustaz, untuk makluman semua tuan-tuan dan puan, saya juga ada timbalan daripada mak ayah kita, Ustaz Rohaizat. Ustaz Rahizat. Angkat sikit tangan Ustaz. Oh, handsome. Selamat datang, salam perkenalan. Pada pagi tadi, Handsome, muda Alhamdulillah je, Ustaz, di ya. daerah Kuala Kangsar dan juga saya kira yang di dalam negeri Perak, Masjid Chua, Masjid At-Taufiqiyah Kampung Chua Hulu telah berjaya menganjurkan solat subuh seperti Jumaat pertama di daerah Kuala Kangsar, Alhamdulillah. pertama di negeri Perak. Bagi tepukan yang gemuruh. Okey, Alhamdulillah. Dan anggaran berapa ramai pagi tadi? Penuh South Tes. Okey. South depan sampai ke belakang termasuk sah wanita saya anggarkan lebih kurang dalam 250. Bagi Sampai kan tepukan yang gemuruh. Alhamdulillah. Ramai tu Tok. Alhamdulillah. Dia solat subuh ni memang berat. Berat. Solat subuh berat. Siapa yang selalu istiqamah solat subuh berjemaah, dia akan terlepas sedikit demi sedikit dari rantai orang-orang munafik. Dan solat subuh berjemaah pula diberi pahala umpama mendirikan ibadah sepanjang malam. Tak lama lagi bulan Ramadan, kita solat tarawih kat mana? Masjid 8 ke Masjid 20? Tengok muka bikers, haram Masjid 20, 8 cari. Ada yang cerdik sikit, dia cari apa? Dia cari Masjid 20, dia buat 8, dia jauh dulu. Lalas sekali kedai mamak juga dia melepak. Ustaz, secara ringkas dan mudah, Ustaz beritahu, solat subuh berjemaah dapat pahala. Pahala apa? Pahala ibadah sepanjang malam. Dan bayangkan, Allah Ta'ala ajar subuh ni apa dia? Punctuality. Siapa dulu, dia maju. Siapa laju, dia maju. Siapa solat subuh, maknanya punctual. Orang Islam jangan main-main dengan masa. Sebab tu Ustaz harap bikers bawa motor, tolonglah patuhan laju yang ditetapkan. Jangan langgar traffic light. Jangan potong queue. Kalau marshal duduk depan, ikut belakang marshal. Faham? Macam Ustaz, Alhamdulillah sepanjang perjalanan hidup Ustaz, kalaulah jalan itu 90, Ustaz akan tambah 1 di depan. Tapi tetap 90. Dan kemudiannya kalaulah ni nasihat je. Jangan cuba buatlah. Kalau tak biasa jangan bawa laju. Pernah ada geng-geng PDRM tak ada cerita. Pernah Ustaz ditahan roadblock, tiba-tiba nak break, terlajak ke depan. Dia orang dah kejauh dah. Dia kata minta maaf tak sempat break sebab dia buat roadblock corner. Dekat corner tu dia buat break, tak sempat nak break. Jadi jangan tiru benda ni. Benda-benda yang buruk itulah perangai ahli neraka. Tapi ahli neraka macam Ustaz ni pun, ketika mereka sibuk berfikir bagaimana untuk masuk ke dalam syurga, geng kami, geng bikers, 2 roda 1 hati tengah berfikir bagaimana nak keluar dari neraka tu. Ustaz harap semua yang datang ni Allah akan pilih kita masuk ke dalam syurga yang mengalir air sungai deras, nyaman, tenang. Sungainya sungai susu, sungainya sungai arak dan sungainya sungai air madu. Masya Allah. Jadi Ustaz nak tanya, antara salah satu syarat nak masuk syurga, yang pertama, kalau dalam Quran dia tak pernah terpisah ayat ini, jangan kamu syirik pada Allah dan jangan kamu derhaka pada mak dan ayah. Jadi tu saya nak tanya, betul tak apa saya cakap tu?
Mungkin Tok ada pengalaman menjaga mak, yang menjaga ayah. Tok boleh kongsikan pada anak-anak muda dan pada yang bikers-bikers tua ni kepentingan menjaga mak dan ayah. Silakan Tok. Topik. Kemakluman Ustaz dan juga semua ayahanda, adinda saya semua. Saya perkongsian saya Ustaz. Saya bapa saya dah meninggal dunia. Saya sekarang ni bertinggal bersama dengan ibu. Sebab tu kalau tuan-tuan nak tahu, saya dah 9 tahun saya berulang daripada Grik ke Kuala Kangsar dengan jarak perjalanan 200 km sehari kerana saya percaya saya menjaga ibu saya, syurga saya itu, saya mengharapkan bahawa saya ditempatkan di syurga nanti, insya-Allah Ustaz. So saya memang percaya apa yang Ustaz kata, menjaga ibu dan bapa dan juga kita tidak syirik pada Allah Ta'ala, syurga untuk kita semua. Tok, ibu dah berapa usianya? 74 Ustaz. 74. Berapa lama dah Tok jaga dia? Saya 35 tahun Ustaz, 37. Dan untuk makluman Ustaz dan juga adik-adik nurse, saya masih bujang kerana masih berjagi. Iklan dia. Cantik. Kena time dia. Ustaz agak tergamam sebab Ustaz pun macam tu juga. Dah 50 tahun tapi tak ada yang sudi. Alhamdulillah, mak Ustaz, mak Datuk ada masalah kesihatan ke apa ke? Mak saya kesihatan dia berusia 74 ni macam-macam lah, darah tinggi dan kadang-kadang sakit-sakit macam dia pikat umur tua ni. Dan baru-baru ni pun baru keluar pada hospital Ustaz, seperti pos seminggu. Dan masa sama saya berusaha dengan Haji Jalil untuk program ni pun, saya bagi komitmen juga kerana saya nak berjumpa dengan Ustaz dan juga ayah-ayahanda saya ini. Saya minta izin mak di hospital untuk hadir bersama dengan Haji Jalil di sini dengan penduduk kampung. Saya kata, mak, ni program macam mana? Program Jom Sisi Masjid. Program yang orang kata yang memberi syariat dan manfaat pada saya ni untuk masjid, untuk kebakatan. Saya minta redha mak saya pergi sekejap untuk mesyariat. Saya tinggalkan mak di hospital, berjumpa dengan Haji Jalil untuk jayakan program pada hari ini. Alhamdulillah, Tuhan mudahkan urusan kita semua. Saya bertemu dengan ayahanda saya, adinda saya, dan program kita daripada semalam sampai hari ini berjalan dengan lancar dan saya percaya ini semua dengan izin Allah dan juga redha mak saya itu Ustaz. Alhamdulillah. Tengok, kepercayaan Datuk adalah iman kepada Allah Ta'ala. Beriman kepada Allah Ta'ala tanpa sekutunya. Yang keduanya, apa dia? Taat pada ibu dan ayah. Okey, bila ibu sakit, ibu tua, kita nak ride, mak kita tak bagi ride, jangan ride. Dengar ni, Ustaz banyak campur kawan-kawan grup-grup motor. Putus kepala, terburai perut. Bila mak pesan, janganlah ride. Kalau bini pesan, kau boleh langgar bro. Yes. Kalau bini kata jangan ride, abang pergi lah kau. Start motor jalan. Tapi kalau mak cakap kau jangan ride, kau jangan keluar, jangan keluar. Ni maknya kuasa mulut dia. Kalau setakat bini anak-anak merayu ataupun bini muda ke bini tua merayu, dia ramai Ustaz. Ramai tu. Jadi bila saya dengar Datuk jaga ibu yang telah uzur, telah tua, pada saya lah saya doakan Datuk bertemu dengan seorang nurse. Amin. Ada nurse ni? Amin. Wah, boleh. ME pun boleh. ME pun boleh. Medical assistant pun boleh. Dia bukan sekadar boleh jaga mak tu, dia boleh jaga tok sekali. Ni kawan saya Kawan saya bikers. Seronok dapat isteri nurse. Dia kata dapat isteri nurse, pagi-pagi bangun katil dah selesa dah. Macam mana dia buat sakit kat hospital, dia buat kat rumah dia. Bersih. Abang lupa makan ubat. Nah, ubat makan. Semua komplit. Itulah kita kena cari seorang lagi. InsyaAllah tuan-tuan, untuk membantu menjaga isteri kita. Ya, betul Ustaz. Betul. Ketahuilah isteri-isteri kita yang berada di sini sedang marah. Walaupun air terjun ni sejuk. So secara ringkas, minta maaf Kak. Minta maaf.
InsyaAllah suami takkan berani. Takkan berani. Baik ke ada yang berani. Kecuali yang tak bawa isteri kejap lagi masuk Thailand. Ayah. Okey, ringkas. Last kali tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat. Ingat dek, ingat bang, ingat orang TV3, ingat TV3 Bikers, ingat Satin Alpha Bikers, ingat Sifu Bikers, ingat RP3, ingat ATV, ingat GTR, ingat semua. Kita hari ini berjaya di atas muka bumi ini, duit banyak, berjaya dalam bidang pekerjaan, dapat jawatan besar, dapat duit yang banyak, bisnes kita menjadi, kebanyakannya adalah kerana doa seorang ibu. Mak kita doakan kita. Wallahi, Ustaz anak setengah besar di Kuala Lumpur, hidup susah. Tapi mak Ustaz lah manusia yang paling lama duduk atas sejadah berdoa untuk kejayaan anaknya supaya jangan miskin macam dia. Mak lah manusia yang paling lama sujud atas sejadah berdoa kepada Allah, ya Allah, kan tolonglah ya Allah, sembuhkan penyakit anakku ya Allah. Andai kau ingin mengambil nyawa anakku hari ini ya Allah, tolonglah ya Allah, kau ambillah nyawa aku sebagai pengganti. Itu ibu. Dia berbeza dengan makhluk yang lain. Ibu, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, dalam satu hadis ditanya, siapa yang patut lebih aku taat? Nabi yang beritahu, ibumu, ibumu, ibumu barulah ayahmu. Ini menunjukkan pengorbanan seorang ibu daripada mengandung 9 bulan. Perutnya buncit, badannya sakit, pinggangnya derita, pedih sentiasa, lututnya bengkak, buku lalinya bengkak, tidur tak lena, mengiring ke kiri tak kena, mengiring ke kanan tak jadi. Jadi Masya Allah, muntah sepanjang masa, sakit pening tak terjaga. Namun ibu berdoa, ya Allah, jangan kau ambil nyawa dalam anak dalam perutku ni ya Allah. Kau ambillah nyawa aku sebagai pengganti. Itu ibu. Jadi Ustaz nak tutup pagi ni dengan doa. Ustaz nak suara bikers paling kuat. Paling kuat berdoa kepada Allah supaya apa? Supaya doa ini benar-benar makbul. Supaya ibu kita yang telah mati, ayah kita yang telah mati akan apa? Akan dikurniakan keselamatan di alam barzakh. Sebelum tu tuan-tuan dan puan-puan, kita ada satu tabung. Tabung ni mintalah tuan-tuan boleh berinfak untuk nama arwah ibu dan ayah kita yang telah meninggal dunia. Tujuan dia tak banyak, sedikit. Tuan-tuan boleh ulurkan sikit sumbangan ikut kemampuan tuan-tuan. Sebelum tuan-tuan menderma di Thailand sebentar lagi. Jadi tuan-tuan dermakanlah sedikit. Sedikit pun tak apa. Janji niat untuk arwah ibu dan ayah kita. Ataupun ibu dan ayah yang sedang sakit, sedang derita. Kena? InsyaAllah. Dan dalam masa yang sama, cuba sekarang ni Tabung biar awak nak menderma dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ramai dah yang jatuh. tenang. InsyaAllah. Bila kita dengan program bercampur macam ni, memang ramai yang jatuh badan dan jatuh hati. Alhamdulillah. Adik-adik daripada kolej